Okey, baiklah. Untuk penerangan yang terakhir, jika awak dah salin penanda wacana, jadi penanda wacana ni sepatutnya awak dah hafal penanda wacana. Kalau ikutkan cikgu hafal senang je. Kita guna ASSDA. Aku sangat suka dekat awak. Hafal yang perkataan depan je. A, antaranya S selain itu, S seterusnya, di samping itu, akhir sekali. Okey, penanda wacana ni kita akan guna dalam membina ayat nanti. Macam mana nak guna? Nanti cikgu terangkan lepas ni Okey, seterusnya kata bantu. Singkatan dia KB. Cikgu guna. Kata bantu yang cikgu terangkan tadi, video permulaan tadi, mak hari-hari pergi warung. Ini pun awak kena hafal. Macam mana nak guna kata bantu? Lepas ni cikgu terangkan. Dalam sesi menyusun ayat. Sebelum kita membina ulasan dalam 3 perenggan. Okey, untuk susunan ayat pula. Hak ni awak kena hafal juga ni. Untuk tahun 4. Bila awak dah hafal, insya-Allah dah ingat belaka, senang saja. Lepas ni tak perlu dah buat susunan ayat macam ni. Tak perlu dah tengok nota. Terus buat ulasan. Dapat je arahan ataupun dapat je soalan, boleh terus buat ulasan sebab awak dah hafal susunan, pendahuluan, isi dan kesimpulan untuk membentuk 3 perenggan Jadi ini perenggan pertama, pendahuluan. Isi perenggan kedua, kesimpulan perenggan ketiga. Dan setiap ayat ni yang kita nak bina ni mestilah menggunakan ayat gramatis. Gramatis macam mana? Kita tengok SEPIT. SEPIT. Apa itu SEPIT? S adalah struktur ayat. E ejaan, P perluasan ayat. Perluasan ayat ni inilah T2. Perluasan ayat. Imbuhan bagi setiap perkataan. Dan akhir sekali adalah tanda baca. Jadi setiap ayat yang awak bina mesti lengkap ada SEPIT. Barulah dapat ayat gramatis. Ayat gramatis ni contoh senang je Macam awak belajar dah tahap 1 itu, ayat mudah awak belajar. Tak. Ali suka main bola. Ayat tunggal, ayat mudah. Tak. Ayat ni tak ada imbuhan dan tak ada perluasan ayat. Untuk jadikan ia ayat gramatis mudah je. Ali suka tengok imbuhan, main bola bersama kawan pada setiap petang. Tengok, ini adalah perluasan ayat. Ataupun cikgu sebut tadi T2. Ayat mudah je. Awak jangan fikir susah. Dalam bahasa Melayu tak payah sebenarnya. Kalau awak suka membaca, itulah kuncinya. Tak, untuk awak dapat membina ayat dengan baik. Jadi ini T2, ini T1. Ali suka main bola, T1. Tambah imbuhan, bermain. Ada imbuhan, bersama. Okey, ini dah dikira ayat gramatis. Okey, sekarang kita pergi cara nak membina ataupun menyusun ayat. Berdasarkan petermindah yang awak dah dapat, yang awak dah salin dalam buku, T1 dah ada, T2 dah ada. Betul? Cikgu dah bagi dalam video sebelum ni. Okey, T1, T2 bagi setiap isi dah ada. Isi tersurat, isi tersirat sudah ada. Sekarang tugas kita adalah menyusun berpandukan nota yang cikgu bagi. Macam mana nak susun? Okey, kita tengok untuk jadikannya 3 perenggan. Okey, pendahuluan nombor 1. Kalau awak ingat, cikgu suruh awak bulatkan arahan nombor 1. Maksudnya awak salin arahan. Salin arahan sebagai perenggan pendahuluan. Faham tak? Salin je. Salin je arahan. Titik. Itu perenggan
pendahuluan. Kemudian perenggan kedua, kita mula dengan isi pertama, ayat nombor 2. Ayat nombor 2 ni, cikgu dah tulis. 2, 3, 4, 5, 6. Faham Sebab tu cikgu kata mula dengan 2 di sini. Kenapa mula dengan 2? Sebabnya nombor 1 adalah untuk pendahuluan. Jadi kita mula dengan nombor 2. Nombor 2. Kita tengok nombor 2. Ayat dia, susunan. Penanda wacana. Penanda wacana. PW. Dalam nota yang pertama cikgu bagi kat atas, awak dah salin. Cikgu percaya awak dah salin. Cikgu buat singkatan PW. Penanda wacana. Okey, macam mana nak tulis? Penanda wacana yang pertama apa dia? Okey, betul. Antara. Antara. Kemudian, cikgu garis. Tajuk. Tajuk kita apa dia? Tengok tajuk. Tajuk kat mana ni kat tengah? Faham tak? Okey, salin je tajuk. Antara cara menjaga kesihatan. Kemudian letak je ialah. Cikgu garis T1. T1 apa dia tadi? T1. Bersenam. Ialah bersenam. Bersenam. Dah dapat T1. Untuk dapatkan T2. T2 ni adalah huraian. Tanya diri awak. Kita guna tanda soal. Macam cikgu ajar dalam video yang kedua. Guna tanda soal. Guna tanda soal. Soal diri awak. Kenapa bersenam? Kenapa? Ataupun bila bersenam? Cara yang sesuai. Kenapa bersenam? Bila bersenam? Bila awak dah dapat jawapan, itulah huraian awak. Jadi soal diri awak. Cari kata tanya yang paling sesuai. Bila bersenam? Bila. Okey. Soal lama-lama. Jeling orang sebelah. Ayah ataupun mak kat sebelah. Tanya mak, tanya ayah. Kenapa bersenam? Kenapa kita perlu bersenam? Ataupun bila kita perlu bersenam? Untuk dapatkan T2. Okey. Idea cikgu, kita guna bila. Okey, dah dapat. Kurangnya 3 kali seminggu. Nampak? Mudah tak? Mudah je ulasan ni. Kalau buat dengan betul. Okey, kemudian tengok isi yang kedua. Cikgu letak nombor 3, kan? Ini perenggan kedua. Untuk isi ni kita rangkulkan ataupun kita sambung. Jadikan dia satu perenggan. Apa maksud perenggan? Inilah perenggan. Letak satu jari. Kan? Perenggan. Jadi kita sambung je. Tengok 2. PW, penanda wacana. Penanda wacana yang kedua. Apa dia? Tengok balik nota. S. Apa dia? Selain itu. Koma. Selain itu. Kemudian cikgu letak KB. Apa? KB apa dia? KB adalah kata bantu. Kata bantu yang pertama. Apa dia? Kita mestilah. Betul. Kita mestilah. Kenapa kita guna kata bantu? Okey. Kenapa kita guna kata bantu? Sebab jika awak jumpa arahan yang ada perkataan cara-cara ataupun langkah-langkah, wajib kita guna kata bantu untuk membantu menguatkan ayat awak. Menguatkan ayat awak. Guna kata bantu. Kalau arahan jumpa cara-cara gosok gigi, cara-cara bersenam, cara-cara tidur ataupun langkah-langkah menjaga kesihatan, langkah-langkah mengelakkan daripada kemalangan, boleh guna kata bantu. Nanti lepas ni banyak lagi kita akan buat latihan.
Dan kita akan jumpa dan cikgu akan ajar satu per satu. Okey, untuk hari ni dulu. Kita mestilah tengok kata bantu. Kita mestilah. Okey, T1. T1 untuk si kedua. Apa dia? Kita mestilah tengok T1. Gotong royong. Boleh ke letak kita mestilah bergotong royong? Tak boleh. Jadi kembali semula kepada nota 2 tadi. Untuk sepit. Ataupun untuk membina ayat gramatis. Letak imbuhan bergotong royong. Okey, dah dapat T1. Sekarang kita cari T2. Soal dia awak, kenapa bergotong royong? Kenapa bergotong royong? Kenapa bergotong royong? Ataupun bagaimana? Cari yang paling sesuai. Soal diri awak, guna tanda soal. Bila awak soal diri awak, lama-lama awak akan jumpa point untuk awak bina huraian yang lengkap. Okey, kenapa gotong royong? Jadi dapat untuk apa dia? Memastikan kawasan sekeliling bersih dan terhindar daripada penyakit. Okey, dah dapat 2 ayat. Okey, seterusnya ayat ketiga, keempat dan kelima. Guna penanda wacana, kata bantu T1, T2. Awak bina sendiri dalam buku BMB. Kalau tak faham, boleh rujuk guru kelas masing-masing. Guru mata pelajaran masing-masing. Kalau 4 Abra, kelas cikgu, boleh hubungi cikgu. Ataupun kalau kelas 4 Akmal, cari cikgu BM awak. Lepas ni, tanya cikgu-cikgu awak macam mana nak lengkapkan ulasan awak. Okey, cikgu harap awak fahamlah dan dapat menyiapkan ulasan kita pada hari ini dengan baik. Faham tak? Okey. Akhir sekali, selepas awak siapkan ulasan, cuba semak. Semak maksudnya awak baca satu persatu, cek tanda baca, huruf besar, huruf kecil, titik dekat mana, koma dekat mana. Faham tak? Apa-apa hal awak boleh hubungi guru subjek masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.